Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke tazkirah ringkas menggunakan kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Mari kita mulakan insya-Allah. Allahumma salli. Qala syum alif adamallahu nafa bihi wa bikum fi darain amin. Semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang ditulis oleh penulis dan semoga Allah SWT meningkatkan darjat penulis di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersambung pada sifat-sifat mustahil bagi Allah SWT yang ke-8, karuha. Karuha pula Indun. Karaha, maksudnya dipaksa. Mustahil bagi Allah SWT mempunyai sifat dipaksa. Allah, kalau kau tak gini-gini, aku tak solat aku tak sedekah aku tak bantu agama kau amboi. Kita pula, kita ni letakkan diri hamba, kita letak Allah tu memang tempatnya raja. Jadi boleh ke kita ugut raja? Macam zaman sekarang mah ada orang ugut bos pening pula nak kerja ke tak nak kerja ni, macam itulah misalan raja dengan hamba. Jauh sekali. Apa yang kita ada semua atas pemberian raja. Kemudian kita nak ugut raja. Masuk akal tak masuk akal. Tak masuk akal. Jadi kita hamba letak diri di tempat hamba. Jadi kita adalah hamba Allah SWT. Tak ada maknanya kita nak memaksa Allah. Dan jika Tuhan itu boleh dipaksa, itu mempunyai itu membawa maksud itu adalah Tuhan yang lemah, maka tidak layak disembah. Yang hanya layak disembah adalah yang maha berkuasa. Yang ada kelemahan tidak layak disembah. Perlu faham yang itu. Seterusnya, jahlun. Tidak, mustahil. Bukan tidak. Mustahil bagi Tuhan, bagi Allah SWT mempunyai sifat jahlun. Iaitu sifat berlawanan dengan berilmu. Iaitu maaf kata bodoh ataupun tidak pandai. Habislah kehidupan kita kalau kita mempunyai Tuhan yang tidak bijak, tidak bijaksana, tidak maha mengetahui. Habislah kita. Kita punya kehidupan terumbang-ambing, bergantung kepada nasib. Tapi alhamdulillah kita mempunyai Tuhan yang berilmu, maha bijaksana, maha berkuasa, maha pengasih lagi penyayang. Jadi takdir yang ditakdirkan kepada kita dengan penuh kelembutan hanya takdir yang akan mendekatkan diri kita kepadanya. Masya Allah, tabarakallah. Kerana kita memerlukan, Allah tahu yang paling banyak, yang paling sebenarnya kita memerlukan bukan harta benda dan sebagainya, adalah sebenarnya kita memerlukan, yang kita perlukan adalah Allah SWT. Jadi Allah akan takdirkan apa jua untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kerana dengan kita mempunyai Allah SWT, kita akan berjaya dunia akhirat. Dan Allah nak kita berjaya dunia dan akhirat. Itu yang perlu kita faham. Jangan kita lihat apa-apa takdir ditakdirkan atas kita, atas Allah ni benci kepada aku. Aku ni banyak dosa, maka Allah nak jauhkan diri aku lagi. Itu kata-kata orang yang tidak kenal kepada Tuhan dia. Jadi kita belajar ini untuk mengaji, untuk kita faham yang Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengasih, betul-betul maha pengasih, lagi maha penyayang. Sayangnya tak terbilang, tidak pernah memilih kasih. Itulah Tuhan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maut. Mustahil bagi Allah SWT mempunyai sifat mati. Dia kalau dipecahkan habis, disembelih hilang, mati. Jadi Tuhan ni tak boleh ada sifat mati. Tuhan ni perlu adalah sifat hayyun, hidup selama-lamanya. Kerana hidup selama-lamanya, immortality adalah satu kekuatan, satu sifat, itu bukan sifat kelemahan. Sebagaimana kaedahnya yang kita belajar adalah mustahil bagi Allah SWT mempunyai sifat kelemahan. Itu perlu kita ingat, ya, insya-Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Seterusnya, as-summu. Mustahil bagi Allah SWT mempunyai sifat tuli, tidak dengar, ataupun al-umyu, buta, atau al-bukmu, bisu. Mustahil. Ini adalah sifat-sifat yang mustahil bagi ketuhanan, bagi Tuhan. Kalaulah kita ada Tuhan yang tidak boleh mendengar, macam mana doa kita nak makbul? Kalau kita ada sifat Tuhan yang buta, tidak nampak, macam mana kita nak Allahumma salli ala Muhammad, dibalas kita punya pahala, kerana tidak dinampak Tuhan.
ataupun mempunyai Tuhan yang bisu, macam mana kita nak baca ayat-ayatnya. Kita tak tahu Al-Quran itu, kerana Al-Quran itu kalamullah, kata-kata Allah SWT. Macam mana kita nak faham dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana nak tak nak, tuli, buta dan bisu adalah sifat kelemahan. Hatta kalau dalam manusia punya level pun, yang buta, yang tuli dan juga yang bisu consider sebagai OKU, orang kurang upaya. Jadi macam mana kekurangan itu kita nak disifatkan kepada ketuhanan? Tak boleh. Ya, kerana kekurangan itu adalah kelemahan. Hakikatnya begitu. Jadi untuk ketuhanan tak boleh ada sifat-sifat yang lemah. Ya. Jadi untuk kita faham Tuhan yang anda sembah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, Tuhan yang anda berdoa kepada, Tuhan yang anda beribadah kepada, bersedekah kerana dan sebagainya adalah Tuhan yang maha sempurna. Dan apabila itu adalah Tuhan yang maha sempurna lagi maha berkuasa, insya-Allah apa yang awak inginkan pasti akan anda dapat. Tiada doa yang tidak didengari oleh Allah SWT. Tiada doa yang tidak dimakbulkan oleh Allah SWT. Hanya makbul itu adalah apa yang, hanya kemakbulan itu daripada Allah SWT kepada kita adalah yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Kerana apa yang kita ingin kadang-kadang tidak terbaik untuk kita. Allah SWT hanya inginkan yang terbaik untuk diri kita. Itu yang perlu kita faham. Ya, wallahu taala alam. Seterusnya, keadaan Allah yang lemah, keadaan Allah yang dipaksa, keadaan Allah yang jahilan, tidak bijak, tidak pandai, keadaan Allah yang mati, keadaan Allah yang tuli, keadaan Allah yang buta dan bisu, ini semua adalah sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu tidak boleh lemah, dia adalah yang maha berkuasa. Allah itu tidak boleh dipaksa, dia mempunyai kehendaknya sendiri. Allah itu tidaklah jahil, tetapi Allah itu yang maha mengetahui. Itu perlu saya selalu sering ingatkan, yang Allah itu maha bijaksana, maha mengetahui. Kenapa? Maha berilmu. Kenapa? Kerana ini akan membantu kita untuk menerima segala takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Kita tengok, whatever is happening to me, to us now is for our best. Because yang takdirkan ini bukan calang-calang ni. Yang takdir ni yang maha bijaksana, yang tahu apa yang terbaik untuk diri kita, yang nakkan yang terbaik untuk diri kita. Habis Ustaz, COVID ni macam mana? Kita tengok apa yang masalah COVID-nya. Dia ajar kita untuk jaga kebersihan, untuk jaga social distance, untuk jaga wuduk, jaga untuk pakai mask kalau penyakit, jadi tidak sebarkan yang penyakit kepada yang lain. Kan itu yang terbaik. Itu yang bagus-bagus. Jadi Allah ingatkan kembali kepada kita tentang kebersihan, tentang social distance, tentang apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Hatta kalau kita naik, sehingga kalau kita naik transport pun tak digalakkan untuk banyak berbual, untuk diam. Faliyakul khairan aw liyasmut. Itu ajaran-ajaran kita, ajaran agama kita. Katakan yang baik atau diam saja. Kerana dan ini sudah akhir zaman, orang pun kalau pakai mask pun dia tak diam, kerana tangan dia berkata-kata, jari dia berkata-kata, kaki dia menjadi saksi. Ini sudah akhir zaman. Jadi apa yang Allah takdirkan inilah terbaik untuk diri kita, hanya untuk kita nampak ataupun tidak. Hatta kita tengok majlis-majlis pernikahan pun, masya-Allah tabarakallah, banyak boleh dijimat, dibelanja duitnya kepada yang lain. Habis Ustaz, tak boleh travel ni macam mana? Tak apa, duduk di Singapura pun alhamdulillah, macam-macam ada nikmat. Ada rumah, ada cuaca yang baik, ada hujan, ada banyak nikmat. Daripada yang tak boleh ziarah ibu bapa, sekarang dah boleh ziarah. Tak ada masalah. Katalah hidup ini kita akan hidup sebegini sepanjangnya, nak buat macam mana? Itu yang terbaik mungkin. Kerana mungkin selama ini Allah telah berikan banyak nikmat dan kita lupa untuk bersyukur atas nikmat yang Allah curahkan kepada diri kita. Jadi ini adalah antara untuk kita reset kembali, ingat kembali akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti nikmat masjid. Selama ni dulu mungkin boleh masuk berpusuk-pusuk, sekarang berkumpulan-kumpulan. Perlu ada usaha yang sedikit. Mungkin kerana selama ni kita dapat datang, tapi kita buat masjid ini macam kita punya pusat beli belah mungkin. Jadi untuk sekarang memang datang untuk ibadah, kemudian pulang. Banyakkanlah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Banyakkanlah bersyukur, Allah akan tambah
nikmat kita insya-Allah. Wallahu taala alam. Kita jumpa lagi, kita sambung lagi pada pengajian yang lain insya-Allah. Mudah-mudahan dengan klip-klip ini ataupun tazkirah-tazkirah yang ringkas ini membuat kita lebih yakin dan lebih beriman kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sayangnya tak terbilang, tak pernah pilih kasih. Itulah Tuhan yang Maha Mengetahui, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.